Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu paling hangat berkaitan dengan ketirisan uang RM10 billion berkaitan dengan subsidi diesel, jangan lupa tinggalkan dulu komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini daripada channel ini. Baiklah saudara-saudara, sejak kebelakangan ini, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita amat dikejutkan dengan pembongkaran demi pembongkaran yang luar biasa yang berlaku di dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Antaranya ialah pendedahan berlakunya beberapa ketirisan uang yang luar biasa, melibatkan bukan jumlah yang kecil, tetapi jumlah yang mega dan mega. Selain itu, ada juga penangkapan oleh SPRM yang turut kita tak pernah sangka boleh berlaku di dalam kerajaan sebelum ini. Semuanya gara-gara ketidaktelusan, penyelewengan dan salah kelola di dalam pentadbiran negara, terutamanya dalam bentuk keuangan. Hari ini kita dikejutkan pula dengan satu lagi pendedahan luar biasa melibatkan ketirisan uang RM10 billion. Bayangkan saudara, ini bukan satu jumlah yang kecil. Kalau 10 billion itu pakai dengan lebih baik, dengan teratur dan tidak ada ketirisan, makna kata 10 billion itu boleh membangun sebuah negeri. Contoh saja, Sabah tahun ini menerima belanja mengurus ataupun budget di dalam 2023 yang baru diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak sampai pun 10 billion. Bayangkan yang berlaku ketirisan RM10 billion ini kalau diedarkan, diberikan kepada Sabah dan Sarawak, berapa besar kemajuan yang boleh boleh dinikmati oleh dua buah negeri ini ataupun negeri-negeri yang lain. Tetapi gara-gara salah kelola, gara-gara pentadbiran kelolaan uang yang kurang cermat, menyebabkan berlakunya ketirisan RM10 billion. Persoalan kita yang paling besar ialah siapa yang harus dipertanggungjawabkan dan siapa punya salah ini, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, amatlah saya setuju kalau orang-orang yang terlibat ini, kalau boleh disiasat sedapat-dapatnya, seboleh-bolehnya sehingga ke akar umbi sampai ke lubang cacing. Kerana ini bukan satu jumlah yang kecil, tapi jumlah yang amat besar. Selain itu, jumlahnya juga mengejutkan kita dan perlu diperhatikan, disiasat dengan lebih teliti lagi. Hari ini diberitakan, ketirisan RM10 billion, Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan, MOF, perlu semak fakta subsidi diesel dengan betul. Itu pengakuan Ismail Sabri Yaakob atau kenyataan Ismail Sabri Yaakob yang mengejutkan kita semua. Saudara, Ismail Sabri Yaakob seperti yang kita semua tahu ialah Perdana Menteri selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan terpaksa meletakkan jawatan selepas beliau kehilangan majoriti di Parlimen dan digantikan terus oleh Ismail Sabri Yaakob di bawah kepimpinan beliau dengan gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam kerajaan sebelum PRU 15. Namun itu, apa yang kita tidak pernah sangka ialah apabila Ismail Sabri kata MOF perlu semak fakta subsidi diesel dengan betul akibat ketirisan RM10 billion ini. Kementerian Keuangan perlu memeriksa dengan betul dakwaan ketirisan subsidi diesel berjumlah hampir RM10 billion sepanjang tahun 2022 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam Belanjawan 2023 pada Jumaat lalu. Bekas Perdana Menteri itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini kerana jika benar ketirisan berlaku dengan jumlah yang amat besar terbabit, ia bermakna wujudnya penyelewengan besar terhadap subsidi berkenaan. Kalau tidak silap saya, subsidi bahan bakar minyak RON 95 dan diesel semua sekali kira-kira RM30 billion tahun lalu. Daripada jumlah itu mungkin RM10 hingga 12 billion adalah subsidi diesel, kata beliau. Kalau RM10 billion subsidi diesel diselewengkan seperti yang diumumkan Perdana Menteri dalam Belanjawan 2023, apa yang tinggal, kata Ismail Sabri Yaakob,
Elok periksa betul-betul, katanya kepada Berita Harian pada hari ini. Saya sangat setuju dengan gesaan daripada Ismail Sabri Yaakob ini supaya kerajaan lebih berhati-hati memeriksa dengan sebaik-baiknya apapun yang berlaku, sama ada hanya kesilapan pengiraan ataupun benar-benar berlaku penyelewengan yang luar biasa yang melibatkan RM 10 bilion ini perlu disiasat. Siasat sampai kedapatan, siasat sampai semua orang tahu. Jangan sampai ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Dan kita harap seperti yang Anwar Ibrahim lakukan sekarang ini, tidak ada satupun yang dilindungi, tidak ada seorang pun yang perlu ditakuti, kata Anwar Ibrahim. Dan terbukti sekarang ini kalau kita lihat apa yang berlaku, SPRM bertindak sangat agresif tanpa mempedulikan sesiapapun. Mereka jalankan tanggung jawab sebaik-baiknya seperti sekarang ini. Ismail Sabri Yaakob juga yang juga merupakan ahli Parlimen Berah berkata demikian ketika mengulas kenyataan Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan ketika ini ketika membentangkan belanjawan tahun 2023, mendedahkan wujudnya ketirisan subsidi diesel dengan anggaran hampir RM 10 bilion sepanjang tahun lalu. Bayangkan kalaulah ini benar, RM 10 bilion ketirisan sepanjang tahun 2022 sahaja, bukankah ini satu perkara yang betul-betul melampau? Oleh sebab itu, tepatlah sekali apabila Ismail Sabri Yaakob kata perlu disiasat, dikira, diambil perhatian, diperiksa dengan betul-betul dan betul-betul. Kenyataan Perdana Menteri dalam belanjawan itu memberi gambaran seolah-olah sepanjang tempo pentadbiran Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri tahun 2022, ketirisan subsidi diesel itu kira-kira RM 830 juta sebulan. Simakan Berita Harian dalam portal Kementerian Keuangan menemui siaran media bertarikh 25 Jun 2022 yang dibuat oleh Menteri Keuangan ketika itu Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz. Berdasarkan kenyataan media itu, Zafrul dilapor berkata, unjuran perbelanjaan subsidi kepenggunaan bagi 2022 setakat tarikh itu berjumlah RM 77.3 bilion adalah jumlah subsidi tertinggal di dalam sejarah pernah ditanggung oleh mana-mana kerajaan. Subsidi kepenggunaan itu meliputi petrol, diesel, LPG, minyak masak, tepung dan elektrik, bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat dan bil subsidi tidak termasuk bantuan kebajikan. Berdasarkan unjuran subsidi untuk tahun 2022, jika harga bersubsidi serta harga pasaran minyak, arang batu dan komoditi lain kekal pada paras sama pada Jun 2022, jumlah subsidi bahan bakar merangkumi petrol, diesel dan LPG berdasarkan keperluan tahun 2022 ialah RM 37.3 bilion. Jumlah subsidi bahan bakar itu adalah paling tinggi berbanding tahun 2021 yaitu sebanyak RM 13.2 bilion, RM 1.6 bilion 2020, RM 6.1 bilion 2019 dan RM 7.4 bilion 2018. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.